Baiklah, pada pembentangan kali ini, kumpulan kami akan membentangkan pula tentang bahagian 3 iaitu bahagian metodologi kajian. Sebelum kita pergi ke bahagian yang lebih lanjut, eloklah kita lihat bahagian pengenalan terlebih dahulu. Metodologi kajian merujuk kepada tata cara dalam melaksanakan kajian atau tata cara untuk mendapatkan maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Setiap kajian yang hendak dijalankan memerlukan metodologi sebagai kaedah untuk mendapatkan dapatan kajian. Dalam kajian ini, model kajian tindakan Stephen Kemis dan MC Taggart telah dipilih sebagai metodologi dalam kajian tindakan. Menurut model ini, terdapat 4 langkah yang diikuti dalam melaksanakan kajian tindakan. Antara 4 langkah tersebut ialah tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan memerhati serta merefleks. Baiklah, pada fasa tinjauan awal ini, pengkaji akan mengenal pasti permasalahan yang timbul terlebih dahulu sebelum sebarang rancangan dibuat ke atas permasalahan untuk diselesaikan. Dalam hal ini, kami telah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid ADHD, iaitu masalah dalam asas operasi tambah satu digit melalui hasil daripada pemerhatian, senarai semak, soal sidik, ujian atas kertas dan ujian lisan yang dijalankan sebelum intervensi dirancang dan dibangunkan. Di samping itu, pengaji juga mencari 2 jurnal yang paling bersesuaian untuk dirujuk berkaitan dengan intervensi yang akan para pengaji hasilkan bagi membantu kumpulan sasaran pengkaji. Bagi memudahkan proses kajian, pengkaji telah mengecilkan lingkup kumpulan sasaran iaitu ingin menumpukan kajian ini hanya kepada sebuah kelas yang mengandungi murid ADHD yang berumur 8 tahun sahaja, dengan mereka semua mempunyai masalah dalam asas matematik operasi tambah satu digit 1 hingga 9. Pada fasa merancang tindakan pula, pengkaji ingin mengetengahkan satu alat intervensi yang paling sesuai dan berkesan untuk murid-murid ADHD yang disasarkan bagi mengatasi masalah mereka. Pengkaji merancang ingin menghasilkan satu model e-inovasi, mudahnya 1, 2, 3 yang mengandungi beberapa permainan aktiviti mengira operasi tambah 1 digit 1 hingga 9 yang mampu meningkatkan kemahiran mengira murid ADHD. Alat intervensi yang ingin dihasilkan adalah melalui permainan digital mudah alih. Pada fasa melaksana tindakan dan memerhati pula, pengkaji akan menjalankan intervensi ke atas responden dengan menggunakan bahan bantu mengajar menerusi model e-inovasi mudahnya 1, 2, 3 yang telah dibina. Intervensi ini akan dijalankan selama 6 minggu. Setelah itu, penilaian akan dibuat sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Perbandingan antara prestasi sebelum dan selepas intervensi harus dijalankan supaya pengkaji dapat mengetahui tahap keberkesanan model e-inovasi mudahnya 1, 2, 3 yang telah digunakan. Di samping itu, pemerhatian juga akan dilaksanakan semasa intervensi dijalankan dengan pengkaji menggunakan pelbagai instrumen sama ada melalui ujian bertulis maupun ujian oral untuk mendapatkan hasil kajian. Pada bahagian terakhir iaitu fasa refleks, pengkaji akan membanding dan menganalisis data daripada pemerhatian dan data daripada kedua-dua penilaian yang dijalankan. Dalam fasa ini, pengkaji akan meneliti semula hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan ke atas murid-murid ADHD berkenaan dengan masalah kajian yang timbul. Di samping itu, pengkaji juga akan menilai kembali keberkesanan intervensi inovasi mudahnya 1, 2, 3 yang telah digunakan meliputi aspek pengaplikasian teknik scaffolding kepada murid, penambahbaikan grafik dan fungsi aplikasi serta penggunaan aplikasi inovasi dalam menyelesaikan masalah matematik di luar bidarjah melalui pemerhatian, senarai semak, ujian atas kertas dan ujian lisan. Hal ini penting dengan tujuan untuk melihat sama ada intervensi yang digunakan ke atas kanak-kanak ADHD tersebut mencapai matlamat kajian ataupun tidak. Dalam pada itu, pengkaji juga akan melakukan penambahbaikan ke atas intervensi yang dibina dan digunakan semasa kajian sekiranya intervensi tersebut didapati kurang efektif kepada kumpulan sasaran. Dalam konteks ini, pengkaji akan kembali semula kepada proses merancang, kemudian bertindak dan seterusnya memerhati sehingga memperoleh hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah asas matematik operasi tambah 1 digit 1 hingga 9 murid-murid ADHD. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Baiklah, kajian tindakan ini menyasarkan kepada 8 orang murid daripada sekolah rendah PPKI
di Pulau Pinang. Mereka ini terdiri daripada kategori masalah pembelajaran iaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder ataupun singkatannya ADHD, di mana mereka ini tidak dapat menumpukan perhatian, bersikap impulsif dan tingkah laku yang disruptif. Kumpulan sasaran ini dipilih berdasarkan pemerhatian kami dan beberapa hasil lembaran kerja daripada guru kelas yang mengajar subjek matematik, terutama yang melibatkan operasi tambah dalam penyelesaian masalah matematik. Seterusnya adalah bahagian kaedah pengumpulan data. Daripada kumpulan kami menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Oleh hal yang demikian, kumpulan kajian tindakan kami menggunakan ujian bertulis, ujian secara lisan, soal selidik untuk mengumpul data kuantitatif, manakala temu bual untuk mengumpul data kualitatif. Terima kasih kepada saudara Fabian. Baiklah, saya Ilia Iriani akan meneruskan pembentangan bagi instrumen yang akan digunakan dalam kajian. Instrumen yang telah dipilih oleh pengkaji ada 3, iaitu pemerhatian, temu bual dan juga ujian bersemuka. Pemerhatian yang dijalankan oleh pengkaji ada 2, iaitu pemerhatian berstruktur dan juga pemerhatian tidak berstruktur. Okey, pemerhatian berstruktur ini merupakan pemerhatian yang memfokuskan subjek, memerhati, mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah ditetapkan iaitu melalui implementasi model e-inovasi mudahnya 1, 2, 3. Selain itu, pemerhatian berstruktur ini juga dilakukan dengan menggunakan senarai semak yang telah dibina berdasarkan objektif kajian. Okey, tujuan pemerhatian ini dilakukan bersama senarai semak adalah untuk memastikan pengumpulan data tidak tersasar daripada objektif kajian. Manakala pemerhatian tidak berstruktur pula adalah pemerhatian yang dilakukan tanpa merujuk pada set aktiviti ataupun suatu aspek yang khusus. Okey, pengkaji akan menentukan tingkah laku yang berkaitan dengan isu yang dikaji iaitu melalui keberkesanannya implementasi e-inovasi mudahnya 1, 2, 3 ini. Okey, dalam kajian ini pengkaji juga akan menggunakan video rakaman bagi membantu proses pemerhatian. Seterusnya adalah temu bual. Okey, berdasarkan kaedah temu bual ini, pengkaji menjalankan aktiviti soal jawab bersama responden yang mana prosesnya adalah dirancang secara teliti dan dilaksanakan mengikut senarai soalan yang perlu dijawab oleh responden. Okey, selain itu, pengkaji juga turut menjalankan aktiviti perbualan iaitu bersama responden yang mana aktiviti ini dilakukan secara tidak formal dan berlangsung secara santai. Okey, akhir sekali, pengkaji turut menjalankan sesi interview antara guru dan murid. Okey, aktiviti ini dijalankan oleh guru iaitu pengkaji sendiri dan mereka akan menemu bual 8 orang murid yang berkeperluan khas di Sekolah Rendah PPKI Pulau Pinang. Ujian bersemuka. Okey, ujian ini dilakukan dalam 2 keadaan iaitu ujian oral dan juga ujian bertulis. Okey, dalam ujian oral, pengkaji akan menilai tahap pengetahuan asas murid dalam menamakan nombor 1 sehingga 9 berdasarkan paparan projektor di hadapan kelas. Dan melalui ujian ini juga pengkaji akan kenal pasti kemampuan murid untuk jawab soalan nilai tambah yang dipaparkan di hadapan kelas tadi. Okey, seterusnya ujian bertulis. Okey, dalam ujian ini, pengkaji akan menilai tahap keupayaan dan ketidaknormalan murid terhadap kemahiran menambah 1 digit iaitu antara nombor 1 sehingga 9. Seterusnya adalah analisis data. Dalam kajian ini, pengkaji telah menjalankan kaedah analisis data mengikut kaedah kualitatif iaitu melalui 5 langkah. Okey. Pertama sekali, pengkaji akan menyediakan dan menyusun data dalam bentuk jadual. Dan penyediaan data analisis ini adalah mengikut bentuk, kategori dan juga unit deskriptif asas. Okey, yang kedua, pengkaji akan menghuraikan dan membina tema daripada data yang telah dikumpul. Okey, yang ketiga, pengkaji akan melaporkan dapatan kajian
ke dalam kertas kerja tersebut. Okey, yang keempat, pengkaji akan menafsirkan atau interpreting dalam dapatan kajian tersebut ke dalam kertas kerja. Okey, dan akhir sekali, pengkaji akan mengesahkan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan kajian ini. Okey, pada peringkat ini, kesemua nota lapangan akan disemak, dibaca dan juga akan ditingkatkan. Dan pengkaji akan melengkapkan apa yang tidak lengkap semasa proses tersebut. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Ilya Iriani. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan kesignifikanان kajian. Kajian ini bertujuan untuk membantu serta membimbing murid ADHD dalam menguasai kemahiran asas menambah matematik 1 digit. Kajian ini juga bersesuaian dengan tahap keupayaan kognitif murid ADHD. Terakhir, kajian ini mampu merangsang suasana pembelajaran yang aktif dan menarik. Seterusnya, mari kita lihat skedul atau jadual pelaksanaan kajian dalam fasa 1. Berdasarkan jadual ini, fasa 1 berada dalam tempoh masa 2 minggu pertama daripada keseluruhan masa 14 minggu. Fasa 1 akan mengenal pasti masalah tingkah laku murid serta tindakan di luar kawalan murid semasa berada di dalam kelas matematik. Instrumen yang akan digunakan di dalam jadual pelaksanaan kajian ini ialah instrumen pemerhatian melalui senarai semak, temubual melalui soal selidik serta ujian bersumuka melalui ujian atas kertas dan ujian oral. Fasa 1 dijalankan untuk mengumpul maklumat mengenai murid, menilai tahap keupayaan murid terhadap kemahiran asas menambah 1 digit dan selain itu, fasa ini juga akan mengenal pasti sama ada murid tahu untuk menjawab nilai tambah yang ditunjukkan pada layar komputer atau pada OHP projector. Fasa seterusnya adalah fasa 2 bagi pelaksanaan kajian ini. Fasa kedua merupakan fasa 6 minggu bagi pelaksanaan intervensi. Dalam fasa ini, pengkaji akan melihat penerimaan murid terhadap model e-inovasi mudahnya 123 dalam membantu murid membina pengetahuan menambah 1 digit. Fasa ini akan dijalankan di dalam kelas melalui 3 aktiviti menarik. Antaranya, mari kenali nombor 1 sehingga 9 dan menukar nombor dalam ayat matematik. Fasa ini juga turut melaksanakan beberapa ujian bersemuka kepada murid untuk melihat keberkesanan serta penerimaan murid terhadap model e-inovasi mudahnya 123. Seterusnya adalah skedul atau jadual pelaksanaan bagi fasa 3. Pada fasa ini, pengkaji akan melakukan penambahbaikan serta menjalankan uji semula model e-inovasi mudahnya 123. Fasa 3 merupakan fasa 3 minggu yang akan menjalankan pemerhatian, temubual serta ujian bersemuka. Dalam fasa ini, guru akan diminta untuk mengulang sesi pengajaran menggunakan model e-inovasi mudahnya 123. Pengkaji juga akan melihat dan menilai respon murid terhadap penambahbaikan model e-inovasi mudahnya 123. Temubual ringkas akan dijalankan oleh pengkaji bersama guru bagi mendapatkan maklum balas mengenai model e-inovasi mudahnya 123. Ujian bersemuka juga akan diulang semula kepada murid bagi melihat keberkesanan model e-inovasi mudahnya 123 terhadap aktiviti pembelajaran. Fasa terakhir adalah fasa 4. Fasa ini merupakan fasa 3 minggu terakhir untuk pengkaji membuat refleksi terhadap model e-inovasi mudahnya 123 dalam membantu murid ADHD meningkatkan kemahiran menambah 1 digit. Fasa ini akan menilai keberkesanan e-inovasi mudahnya 123 dalam membimbing murid ADHD untuk menyelesaikan masalah penambah 1 digit. Fasa ini juga turut melakukan penambahbaikan serta melihat keberkesanan aplikasi mudahnya 123 dalam menyelesaikan masalah matematik murid ADHD di luar bilik darjah. Pengkaji juga akan melakukan analisis rakaman video sebagai cara untuk melihat perbandingan perubahan tingkah laku murid terhadap subjek matematik di awal dan di akhir penggunaan e-inovasi mudahnya 123. Pengkaji juga akan menilai tahap kognitif murid setelah mengaplikasikan intervensi mudahnya 123 terhadap murid ADHD. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya.
Baiklah, ini merupakan contoh intervensi yang kami gunakan. Jadi intervensi yang kami gunakan adalah aplikasi permainan video yang dinamakan sebagai mudahnya 123. Seterusnya, kami juga menggunakan aplikasi atas talian iaitu menggunakan Quizzes. Seperti yang anda dapat lihat di sini, aplikasi mudahnya 123 ini terbahagi kepada dua menu iaitu menu belajar dan menu latihan. Jadi di dalam menu belajar, user interface dia adalah lebih kepada cara-cara untuk mengenali operasi tambah dan cara-cara untuk melakukan operasi tambah dengan adanya grafik-grafik yang menarik. Seterusnya, di dalam menu latihan, murid-murid ADHD didedahkan dengan cara operasi tambah dilakukan, contoh permainan makan ikan. Jadi permainan makan ikan ini sebenarnya menarik pelajar ADHD untuk untuk menjalankan latihan operasi tambah. Dan seterusnya ada juga lebih kepada interaksi di antara aplikasi ini dengan murid ADHD, di mana murid ADHD boleh menekan butang di aplikasi menu latihan ini. Bagi aplikasi atas talian, kami menggunakan Quizzes kerana Quizzes ini dia lebih mudah dijalankan kerana memerlukan internet saja, dan juga Quizzes ini mempunyai audio dan grafik yang menarik dan juga memberi peneguhan yang positif seperti pujian di dalam Quizzes ini. Itu saja daripada kami. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Jelaslah bahawa kajian pada bab 3 ini menumpukan kepada metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji untuk membantu proses-proses mendapatkan hasil dan data berkenaan dengan pengaplikasian modal inovasi mudahnya 123. Pengkaji juga telah menetapkan kumpulan sasaran untuk menjalankan kajian ini, iaitu kajian ini akan dijalankan ke atas 8 orang murid ADHD daripada sebuah sekolah rendah PPKI di Pulau Pinang. Di samping itu, instrumen-instrumen yang dicadang untuk digunakan diharap dapat membantu melancarkan lagi proses pengumpulan data, seterusnya memudahkan proses untuk menganalisis data. Begitu juga dengan penilaian intervensi yang digunakan diharap dapat memberikan pengalaman pembelajaran secara fun learning yang memberi kesan positif terhadap pembelajaran murid-murid ADHD. Tuntasnya, dalam metodologi kajian ini juga, pengaji turut menerangkan tentang kepentingan-kepentingan yang terkandung dalam pelaksanaan kajian untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada audiens berkenaan betapa pentingnya kajian ini dijalankan. Justeru satu jadual pelaksanaan kajian telah disediakan oleh pengkaji bagi menggambarkan aktiviti pelaksanaan kajian kepada pihak-pihak berkepentingan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.